siapa orang yang tidak dapat mencegah lisannya daripada bermaksiat dan anggota badannya daripada berbuat maksiat, maka Allah tak perlu kepadanya walaupun ia meninggalkan makan dan minum. Yani walaupun dia berpuasa, Allah tak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, an-naf'a al-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dalalati ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha' mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Babu ar-rayyan lis-sha'imin. 3 hadis yang dibaca tadi dalam kitab At-Tajridus Sharih fi Mukhtasar As-Sahih atau fi Mukhtasar Sahih Al-Bukhari menceritakan tentang adanya pintu-pintu di syurga. Beriman kepada keberadaan syurga adalah bahagian daripada al-iman bil ghaib, yakni hal yang gaib. Gaib di sini adalah bagi kita, sebab kita tidak melihatnya. Namun ianya adalah perkara yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan syurga, dan kita dituntut untuk beriman akan keberadaannya karena dasar iman kita kepada yang menciptakan syurga. Dan juga beriman akan benarnya sabda Rasulullah yang juga menceritakan tentang keberadaan syurga. Dan di sini bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman akan keberadaan syurga, ianya adalah secara hakiki disebabkan baginda Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj menyaksikan dengan kedua mata mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syurga dan juga melihat neraka. Namun bagi orang-orang yang sempurna imannya selain daripada para anbiya dan juga para rasul, mengimani tentang keberadaan hal yang gaib seakan-akan ianya adalah syahadah. Hal yang gaib seakan-akan ianya nampak jelas, tapi bukan nampak dengan mata, tapi nampak dengan mata hati. Sehingga orang-orang seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, "Lau kushifal ghita' mazdadtu yaqina." Kalau hijab ini dibuka sehingga segala-galanya boleh nampak, hal yang gaib nampak jelas, tidak lagi bertambah keyakinan aku, kata beliau, merujuk perkara yang gaib sudah sampai ke peringkat seakan-akan ianya menjadi syahadah, jelas, clear, namun dipandang dengan mata hati. Dan ini adalah perbezaan akan keimanan para anbiya dan juga keimanan selain daripada para anbiya, di mana para anbiya ditunjukkan secara nyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita beriman kepada syurga, neraka, hisab, timbangan dan juga padang mahsyar adalah bahagian daripada rukun iman yang wajib untuk kita beriman akan keberadaannya, walaupun kita tidak melihat dengan mata kita. Di antara keimanan kita kepada syurga akan adanya pintu, seperti mana di dalam Al-Quranul Karim juga Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kalau langit ini pun juga ada pintu. Wa futihatis sama'u abwaba, dan pintu-pintu langit, dan langit dibuka, ternyata langit ada pintu-pintunya. Dan diperjelas dalam peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melepasi daripada langit ke langit yang melalui pintu laluan, yang setiap pintu langit dijaga oleh para malaikat. Ada beberapa pintu di syurga yang dinamakan salah satunya adalah dengan babu ar-rayyan. Ar-rayyan daripada kata ar-ray, diddul atash, lawan katanya haus, itu ar-ray. Yani kalau orang haus kemudian dia minum air sejuk, hilangnya dahaga, itu namanya ar-ray.
Diberi nama pintu itu dengan Ar-Rayyan, dan Ar-Rayyan adalah sirah mubalaghah daripada fa'al Rayyan, yakni merujuk betapa puas hatinya orang-orang yang berpuasa bila nanti di akhirat masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Maka baginda Rasulullah mengatakan di syurga ada pintu dinamakan Ar-Rayyan yang hanya masuk melaluinya orang-orang yang berpuasa sahaja. Kenapa yang masuk melalui pintu Ar-Rayyan orang-orang yang berpuasa? Disebabkan orang yang berpuasa lebih mencabar kepadanya rasa haus berbandingkan lapar. Terkadang orang itu boleh, atau biasanya orang boleh tahan lapar, namun sukar untuk bertahan daripada haus dan dahaga. Oleh kerana cabaran dalam berpuasa pada haus lebih mencabar berbandingkan kepada lapar, maka pintu untuk orang yang berpuasa dinamakan pintu Ar-Rayyan, lawan daripada haus atau lawan kata daripada dahaga, sebagai balasan kepada orang-orang yang berpuasa di dunia, jazaan wifaqa. Allah berfirman dalam Al-Quran, jazaan wifaqa, yakni balasan yang setimpal, balasan yang sesuai dengan perbuatannya ketika berada di dunia. Lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang orang-orang di surga nanti diberi makan. Yani kenapa secara khusus diberi balasan makan dan minum? Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, diberi minuman yang segar atau minuman yang suci. Ianya sebagai balasan karena laparnya di dunia, karena hausnya di dunia, maka dibalas di akhirat dengan makan dan juga minum. Pintu ini hanya dilalui oleh golongan orang-orang yang berpuasa, tentunya orang-orang yang sempurna puasanya, karena puasa ini ada puasa yang makbul, ada puasa yang sahih. Puasa ini ada dua, puasa yang diterima oleh Allah dan puasa yang sah. Yang diterima oleh Allah pasti sah, yang sah belum tentu diterima. Apakah puasa yang makbul dan puasa yang sah? Puasa yang makbul adalah orang yang berpuasa bukan hanya meninggalkan makan dan minum sahaja, tetapi meninggalkan hal-hal yang dilarang, khususnya saat berpuasa, daripada mengumpat, berdusta, melihat kepada hal-hal yang haram saat berpuasa. Walaupun kesemua itu haram dalam keadaan tidak berpuasa, namun bagi orang berpuasa akan menggugurkan kualiti daripada puasa itu sendiri, sehingga puasa itu hanya sah karena ditunaikan rukunnya, namun tidak makbul karena tidak dijalankan sesuai yang dituntut oleh syariat. Sebagaimana Nabi bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang tidak dapat mencegah lisannya daripada bermaksiat dan anggota badannya daripada berbuat maksiat, maka Allah tak perlu kepadanya walaupun ia meninggalkan makan dan minum. Yani walaupun dia berpuasa, Allah tak perlu kepada puasanya. Puasanya sah, puasanya sahih, tidak wajib untuk mengqadha, sudah sah, tapi ghair maqbul, falaysa lillahi hajah, Allah tak perlu kepada puasanya. Apa sebabnya? Dia berpuasa, tinggalkan makan dan minum, tetapi lisannya tak berpuasa, anggota badannya tak berpuasa daripada berbuat maksiat, maka tak ada makna pada puasanya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tak ada apa-apa fadilah pada puasanya melainkan haus dan lapar sahaja. Dan ini perbezaan antara puasa yang makbul, puasa yang sahih. Puasa yang makbul pasti sahih, pasti sah. Puasa yang sah belum tentu makbul. Naam. Sehingga hendaklah kita berusaha untuk mendapatkan puasa yang makbul, yakni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang makbul inilah yang akan masuk nanti surga melalui pintu Ar-Rayyan,
khusus bagi mereka yang berpuasa. Dan setelah semua orang berpuasa melalui pintu Ar-Rayyan, maka ditutuplah pintu tersebut dan tak ada sesiapa yang akan masuk melalui pintu itu.